Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, video ini adalah mengenai biologi tingkatan 5, bab 11, pewarisan dalam topik pewarisan dihybrid. Okay, dalam video ini kita lebih membincangkan kepada bentuk-bentuk soalan mengenai topik pewarisan dihybrid. So, dalam pewarisan dihybrid, jika anda perhatikan berbeza dengan pewarisan monohybrid, ia adalah kacukan daripada dua ciri. Contoh dekat sini, pertama adalah ciri biji benih, kedua adalah warna kacang. So satu adalah orang kata kita panggil dia adalah trait dominant. Okey, tetapi ada dua ciri dalam ni. Okey. Alright, so satu adalah biji benih, satu adalah warna kuning, satu lagi adalah recessive yang ada dua ciri dalam ni. Okey, satu adalah biji itu berwarna hijau dan satu lagi biji itu adalah kedut. So senang kata dalam pewarisan dihybrid ia menggunakan baka tulen. Okey. So dalam pewarisan dihybrid ni kita akan nampak fenotip filial pertama, semua biji adalah berwarna kuning. Semua ciri-ciri adalah ciri-ciri dominan. Kita tak nampak lagi ciri resesif kan? Okay, so kita nampak kat sini adalah kita nampak trait dominan sahaja, iaitu adalah bulat dan juga kuning. Kemudian kita tengok ciri-ciri daripada filial pertama ni, generasi pertama ni kita kacukkan. So bila kita kacukkan, kita akan dapat akhirnya dalam hukum Mendel yang kedua, kita akan dapat 9 adalah daripada dua-dua trait adalah dominan. 3, satu ni adalah dominan, satu adalah resesif. Yang ini pula kedut dan kuning. Yang kedut ini adalah resesif, yang ini adalah dominan. Yang satu ini adalah dua-dua trait itu adalah trait resesif. So, kita terus tengok latihan. Tajuk ni sebenarnya awak lebih elok kita tengok daripada latihan. So, dalam pewarisan dihybrid ini, kita boleh rumuskan dalam hukum Mendel kedua. So, pewarisan dihybrid, ia boleh dijelaskan melalui hukum Mendel kedua. Kalau hukum Mendel pertama, kita dah cakap hukum Mendel pertama adalah hukum segregasi. Maksudnya dalam satu gamet ada satu allele sahaja. Tetapi kalau pewarisan dihybrid, ia membuktikan hukum Mendel kedua. Hukum Mendel kedua ni kata apa? Hukum Mendel kedua ni kata hukum pengaturan secara bebas. Maksudnya gamet yang bawa allele tu, persamaan berlaku secara rawak. Pergabungan secara rawak daripada pasangan allele yang lain. Now, so kita tengok kat sini, kita terus buat latihan tau. Saya rasa latihan ni lebih mudah nak nampak. So ini adalah satu soalan objektif. Apakah jenis gamet yang boleh dihasilkan oleh kacang pis jenis heterozygote? So nampak tak? B besar, B kecil. B besar, B kecil, H besar, H kecil. So kalaulah awak nampak di sini, ini adalah warna bunga. Yang ini merujuk kepada warna bunga. Warna bunga. Yang ini pula merujuk kepada kedudukan bunga. Soalan kata dia nak adalah jenis gamet. So gamet ni dia terhasil melalui proses meiosis. Ingat tak hukum Mendel pertama, dia kata dalam satu gamet ada satu allele. Disebabkan dalam kes ni kita ada dua ciri kan. So gamet tu mesti ada allele daripada ciri berbeza. So yang pertama adalah B besar, H besar. Ini satu adalah daripada ciri bunga, warna bunga, satu adalah kedudukan bunga. Now yang kedua pula, kita tengok B besar dengan H kecil. Ini ikut hukum Mendel tau. So lepas tu kita ada lagi apa? Kita akan dapat, saya lukis ni salah ni. Kejap saya betulkan. Right. So ini kita akan dapat daripada sini. Saya buat macam ni dah, macam mana nak tulis cantik. So ni tak payahlah, tak payah arrow ya. Lepas tu kita akan dapat yang pertama, kita pakai yang ni pula. Ni kan, B kecil ni pula. So B kecil ni dengan H besar. B kecil ni pula nanti dia akan jumpa lagi satu. B kecil dengan
H kecil. So, gamet kita ada 4 jenis gamet. Kenapa? Sebab kita ada 2 ciri kan. Satu adalah ciri warna bunga, satu lagi adalah kedudukan bunga. So, kat sini jawapannya adalah D. Okay, kenapa C ni kita tak terima? C tak terima sebab yang ni depan. Ni tak boleh lah kan. Sebab ini tak ikut hukum Mendel yang pertama. Hukum Mendel yang pertama kata dalam satu gamet hanya satu allele je. Okey, tapi masalahnya sekarang ni ada 2 allele. Okey, 2 allele dari ciri yang sama. So tak boleh lah. So jawapannya adalah D. Okey, now kita tengok kat sini. Ini adalah soalan SPM 2012. Okay, jom kita tengok soalan kan. Rajah 5 menunjukkan rajah genetik bagi kacukan antara tumbuhan kacang pokok tinggi dan tinggi dengan pokok rendang yang kuning, buah kuning. Yang sini mestilah buah hijau ni. Okey, hijau. T adalah allele dominan bagi pokok tinggi. Okey, so saya buat sini kan. Allele. Okey, T adalah tinggi. T kecil adalah rendah. So T besar ni adalah dominan. T kecil ni adalah recessive. Okay. So kemudian kita ada H. Hijau. So dia kata kat sini hijau adalah dominan. So kalau dominan kita pakai huruf besar lah. Sini dia pakai G. Green kan. G. G adalah hijau, which is hijau ni kita consider sebagai dominan. And then we have small g. This one is yellow. Kuning. This one is recessive. Okay, now gamet. Okay, so kita tengok ini adalah bakal-tulen. Kenapa bakal-tulen? Sebab yang ini tinggi. 2 allele ni adalah sama. Okay, ini homozygote. Hijau ni pun adalah bakal-tulen. Ini adalah homozygote. So, bakal-tulen ni biasanya genotipnya adalah homozygote. Memang homozygote lah. Okay, so ingat tak dalam hukum Mendel pertama, dalam satu gamet ada satu allele. Tetapi dalam kes ni kita mengkaji 2 ciri. Jadinya mestilah sini ada T dan juga G. Okay, sini pula sama. Sini adalah small t, small g. Sebab tu anak yang kita dapat semuanya ada ciri dominan. Ini adalah tinggi dan ini adalah hijau dan mempunyai genotip jenis heterozygote. So, fenotip adalah fizikal, luaran. Genotip this one. Okay. So, kita tampak luarannya semua anak-anak. Filial pertama adalah fenotipnya adalah tinggi dan berwarna hijau. Okay, so yang ini, filial yang ini, okay, saya tukar colour Filial yang ini ni nanti kita kacukkan antara diorang. Bila kita kacukkan antara diorang, inilah gamet yang betul. Gamet yang kita dapat. Ingat tak hukum Mendel pertama? Saya ulang banyak kali. Dalam hukum Mendel pertama, gamet hanya boleh bawa satu jenis allele. Satu allele. Dalam kes ni kita ada 2 ciri. So, of course dia ada daripada huruf yang berbeza. Mesti huruf yang berbeza. So, sini T besar, G besar, T besar, G kecil, T kecil, G besar. And then T kecil, G kecil. So, sebab dua-dua ni adalah heterozygote. So, kita dapat ini pun sama. Kemudian, cara nak lukis sebenarnya ini korang kena belajar lukis tau. Okay. Saya cuba buat cantik-cantik Bismillahirrahmanirrahim. 4. Okay. So, awak just turunkan balik. Buat balik. Sini adalah TG. T besar. G kecil. Sini adalah T kecil. G besar. Sini T kecil. G kecil. Sini pun sama. TG, 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 this one, TG. So, awak turunkan. Bila kita turunkan genotip ni, dia mesti daripada ciri yang sama. So, awak tak boleh buat macam ni. Ini salah tau. TG, TG, ni salah. Ini jangan buat macam ni. Okay, cara yang betul, dia kena duduk allele yang sama ciri, sama trait kan. So, sebelah tu dominan, sama allele lah. So, maksudnya sini T besar. T besar turun kan?
besar, T besar, G besar, G besar. Okey, kemudian kita teruskan. Sini adalah T, T. Letak dominan depan, G, G kecil. Sini pun sama. T, T kecil, G besar, G besar. Sini awak turunkan. T, G. Sini dapat G besar, G kecil. Okey. Right. So, sama lagi kita akan turunkan. T, T, G, G. So, kita turunkan lagi. T, T. Sini kita akan dapat small g, small g. Sini pun sama. Sini T besar, T kecil, G besar, G kecil. This one sama. T besar, T kecil, small g, small g. This one, T besar letak depan. Okay. T, T, G, G. Saya tulis lagi kat sini T, T, G, G. This one sama. T besar, T kecil, G besar, G kecil. This one is big T, small t, big G, small g. This one also sama. Dua-dua kecil, T kecil, small t, small t. This one also small t, small t. This one is big G, big G. This one small g, small g. This one is small t, small t. Big small g, small g. And finally, oh, this one is wrong, I think. Oh, small big G. Yes, this one is big G. Big G, big G, big G. Dan finally, T, G, T, G. Yang ini saya senang nak hafal sebab saya tahu ending dia paling akhir ni. Dua-dua ciri ni mesti ciri resesif. Ini adalah resesif, ini adalah resesif. So, kita akan dapat, di sebelah dia akan dapat 9, 3, 3, 1. Di mana 3, 3, 1? Di mana 9 ni dua-dua adalah ciri dominan DD. Sini adalah dominan resesif. Sini adalah resesif dominan. Sini dua-dua adalah ciri dia adalah resesif, resesif. Okey. Ataupun trait resesif, resesif. So, kita akan dapat, dah praktis atas tu kan. Baru kita buat bawah. So, ni kita turunkan lah. So, T, T, G besar, G kecil. So, ni pun sama. You guys turunkan. T, T, G, G. This one pula. Small t, big G, big G. This one. Kita akan dapat. Oh, salah. Sinilah sayang. Okay, so kita akan dapat. Nervous kan? Okay, right. So, saya buat slow-slow. Okay. Alright. So, sinilah satu baris ni. Okay. Alright. Sekejap saya nervous sikit kan. Right. Ni saya tengah cerita yang ini sebenarnya. Okay. So, sini padam lah. So, sini T besar, T kecil. Sebaris ni kan. Sebaris ni. So, sini adalah G kecil. Sini pula adalah T besar, T kecil, G kecil, G kecil. So, kita turunkan pula yang bawah ni. T besar, T kecil, G besar, G kecil. Lepas tu kita besar. Sini T besar, T kecil, G kecil, G kecil. Sini pula kita akan ada T kecil, T kecil, G besar, G kecil. Sini adalah T kecil, T kecil, G kecil, G kecil. Yang akhir ni, dua-dua trait dia mesti resesif. So, kita dapat 2 markah. Yeay. So, now seterusnya. Dia kata kat sini, tentukan kebarangkalian produk kacang pi tinggi dan berbuah kuning. Dia nak kacang pi tinggi. Okay. Dan juga buah kuning. So, tinggi ni dominan. Okay. Kuning ni resesif saya rasa. Ya. Kuning adalah resesif. Resesif. So, awak jangan ingat. Kalau yang dominan ni tinggi, hijau, dua-dua ciri dominan, hijau mesti 9. Yang katakanlah satu ni adalah tinggi, resesif, tinggi, tinggi kuning adalah 3. Kalau rendah hijau adalah 3. Kalau sebelah sini rendah
kuning, kita akan dapat 1. Alright. So, dekat sini. Terangkan, okey, soalan seterusnya di sini. Dia kata adalah terangkan nisbah anak-anak generasi F2 berdasarkan hukum Mendel. So, berdasarkan hukum Mendel, kalaulah kita tengok kat sini, kita ada 2 jenis hukum Mendel. So, dalam kes ini adalah hukum Mendel yang kedua. So, dalam hukum Mendel yang kedua, kita nak kata persenyawaan itu berlaku adalah secara rawak. So, dekat sini, so nisbah yang betul ni, jawapan dia sebenarnya yang betul ni adalah macam ni sebenarnya. 3 nisbah 16. 16 ni mana kita tambah 3 nisbah 16. So, kita tambah semua. So, jawapan yang ini adalah 3 nisbah 16. Yang bawah ni barulah Mardiana. So, yang ini jawapannya barulah kita tulis terangkan. Okay, ini mengikut jawapan pertama mengikut hukum Mendel kedua. So, 1 markah. So, sekarang baru 1 markah. So, barulah tulis sini 9. Nisbah dia adalah, tulis kat sini adalah tinggi hijau, tinggi kuning. Satu lagi sini saya tulis short form ya. Rendah hijau. Sini adalah rendah kuning. So, kita akan dapat nisbahnya 9, 3, 3, 1. So, hukum Mendel pertama, hukum Mendel kedua, dia kata apa? Dia kata adalah setiap gamet ini dia bergabung semasa pembentukan gamet. Dia menggunakan hukum dia, kita panggil hukum gamet, hukum Mendel kedua, kita kenali dia adalah sebagai hukum pengaturan bebas. Okey. So, kita kenali sebagai hukum pengaturan bebas yang menyatakan bahawa semasa pembentukan gamet, okey, pasangan alel boleh bergabung secara rawak. Okey, bilangan kata semasa pembentukan gamet bila setiap bilangan daripada pasangan alel bergabung secara rawak. Sekejap, saya tulis sini setiap bilangan pasangan alel mungkin bergabung secara rawak. Bergabung secara rawak. So, dia nak kata yang ini tau. Ni. Maksudnya partner-partner ni kita tak boleh nak decide. This one. Yang ni saya betulkan tau. So, maksudnya T bukan dengan T. T mesti dengan G besar. Ni. Pembentukan gamet tu berlaku secara rawak. Alright. So, itu sahaja.